Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati TS Dr. Haji Muhammad Nawawi bin Omar, Pengarah IKM Johor Bahru, Encik Azurin bin Syukur, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik, Puan Alhamdurah binti Mustafa, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Program, para pensyarah IKM Johor Bahru, seterusnya semua pelajar semester 1 sesi Mei hingga Oktober 2021 yang diraikan pada Minggu Silaturahim kali ini. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk hidup pada hari ini, iaitu pada tanggal 26 Julai 2021. InsyaAllah pada hari ini saya ingin membuat satu perkongsian yang bertajuk 5 perkara yang perlu dicintai oleh seorang pelajar. Apakah perkara-perkara yang perlu dicintai oleh seorang pelajar? Pada kali ini saya akan kupaskan 5 perkara tersebut. Perkara yang pertama yang perlu dicintai oleh seorang pelajar adalah tidak lain tidak bukan ilmu. Ilmu ini adalah berkaitan dengan seorang pelajar. Apakah kaitan ilmu dengan seorang pelajar? Okey, kaitannya adalah pelajar ni tugasnya tidak lain tidak bukan adalah untuk menuntut ilmu. Okey, pelajar semester 1 yang mendaftar pada kali ini, okey, tujuannya mereka masuk ke IKM Johor Bahru ni adalah untuk menuntut ilmu. Kenapa kita perlu menuntut ilmu? Okey, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang bermaksud menuntut ilmu itu adalah kewajipan bagi setiap individu muslim. Jadi kita ni yang ada dekat dunia ni diwajibkan untuk menuntut ilmu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dibacakan sebentar tadi. Banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kepada pelajar yang menuntut ilmu. Kelebihan yang pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang bermaksud supaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa darjat. Masya Allah. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa barang siapa yang menuntut ilmu, maka baginya akan diangkat beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Okey, yang bermaksud barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Masya-Allah. Begitu hebat ganjaran yang akan diberikan, yang akan didapatkan oleh seorang pelajar jika mereka menempuh jalan untuk menuntut ilmu.
iaitu mereka akan diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harap para pelajar yang mendaftar pada kali ini, marilah kita bersihkan niat. Sebab apa kita hendak menuntut ilmu? Sebab apa kita masuk dekat IKM Johor Bahru ni? Tidak lain tidak bukan adalah untuk menuntut ilmu. Okey, saya percaya ada yang dalam program gas, dalam program aircon, dalam program sijil mechanical industry. Jadi gunakan peluang kamu mendaftar di IKM Johor Bahru ni, gunakan peluang kamu semasa di IKM Johor Bahru ni untuk menuntut ilmu dengan sesungguhnya, insya-Allah. Kemudian perkara yang kedua dan perkara yang ketiga yang perlu dicintai oleh seorang pelajar adalah perkara kedua berkenaan dengan kesihatan, manakala perkara yang ketiga adalah berkenaan dengan masa. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang bermaksud dua nikmat yang membuatkan kebanyakan manusia tertipu dengannya, iaitu nikmat sihat dan waktu lapang. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang telah saya bacakan sebentar tadi mengingatkan kepada kita bahawa ramai manusia yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kedua-dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Sebagai contoh, kita tengok ketika kita masih sihat dan ketika kita mempunyai masa lapang, okey, ramai di antara kita yang gagal untuk memperbanyakkan amalan bagi meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, bila kita ada waktu sihat, kita tak nak ingat Allah Subhanahu wa taala, kita leka dengan hal-hal dunia. Bila kita ada masa lapang, kita sibuk untuk membuat perkara-perkara yang lawa. Kita tak gunakan masa lapang itu untuk menggandakan amalan-amalan kita. Jadi ini sebagai salah satu contoh. Salah satu contoh dua nikmat ini sering dipersia-siakan oleh manusia. Jadi kita ni sebagai seorang pelajar masih muda, ada yang di kalangan kamu ada umur 18, 19, 20, okey, masih muda, tenaga masih banyak, masa lapang kita banyak, kita masih sihat lagi, tidak ada sakit yang serius. Jadi kita gunakan nikmat kesihatan yang kita ada, nikmat masa lapang yang kita ada, yang banyak masa lapang yang kita ada ni untuk kita menggandakan amalan kita, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, okey, dan untuk menuntut ilmu. Jadi gunakan masa sihat kamu, gunakan masa lapang kamu ini untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Okey. Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, iaitu masa mudamu sebelum kamu tua, masa sihatmu sebelum kamu sakit, masa kayamu sebelum kamu miskin, masa lapangmu sebelum kamu sibuk, dan masa hidupmu sebelum kamu meninggal dunia. Jadi kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala perlu bersyukur. Perlu bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan, untuk bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini? Antaranya adalah kita gunakan nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang ini dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang keempat yang perlu dicintai oleh seorang pelajar adalah jiwa. Para pelajar perlu mencintai jiwa yang mereka ada, ataupun
boleh kita katakan hati yang mereka ada, hati yang ada dalam setiap orang pelajar. Para pelajar perlu cintai hati yang kita ada ni. Okey, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya. Daging yang dimaksudkan itu adalah hati. Jadi para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, hati yang kita ada dalam diri kita ni, kita kena jaga dengan sebaik-baiknya. Okey, kalau kita jaga dengan baik, maka baiklah seluruh amalan kita, seluruh perbuatan kita. Dan sebaliknya, kalau kita rosakkan hati kita, maka buruklah amalan kita, maka buruklah segala perbuatan kita. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita rasa resah gelisah, rasa jiwa tak tenteram, rasa hati nak buat benda-benda yang tak elok? Okey, salah satu cara adalah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra'd ayat yang ke-28 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Okey, dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Jadi kalau kita rasa tak ada mood nak belajar, kita rasa kosong, kita rasa jiwa tak tenteram, rasa nak buat perkara-perkara yang lara, kita banyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita banyak baca Al-Quran. Okey, kerana Al-Quran itu adalah membacanya akan menenangkan kita, akan memberi kita ketenangan kalau kita baca Al-Quran, kalau kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu jaga jiwa kita, hati kita yang kita ada ini, kita perlu jaga dengan sebaiknya, supaya kita dapat menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang kelima yang perlu dicintai oleh seorang pelajar adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bermaksud amal perbuatan yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah solat yang tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan berjihad pada jalan Allah. Daripada ayat Al-Quran dan hadis yang telah saya bacakan tadi, jelaslah bahawa berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah menjadi kewajipan bagi setiap manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa? Okey, berbuat baik kepada kedua ibu bapa bermaksud menghormati dan melakukan pekerjaan yang disukai mereka, dan pekerjaan yang dilakukan itu janganlah bersalahan dengan kehendak yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu ini, okey, para pelajar masuk ke IKM Johor Bahru ini adalah untuk menuntut ilmu. Okey, menuntut ilmu ini adalah salah satu perkara yang disukai oleh mak dan ayah kita. Jadi sebelum kita pergi menuntut ilmu, sebelum kita masuk online kelas, okey, kita minta doa. Kita minta doa daripada ibu dan bapa kita supaya kita sentiasa dipermudahkan untuk menuntut ilmu, seterusnya menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Oleh itu, marilah kita sama-sama berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Janganlah kita menderhakai kedua ibu bapa kita.
Okey, jika kita hormati ibu bapa kita, insya-Allah hidup kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi perkongsian pada kali ini, okey, sebentar tadi saya telah nyatakan 5 perkara yang perlu dicintai oleh seorang pelajar. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kesihatan, yang ketiga masa, yang keempat jiwa, dan yang kelima adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Okey, bila kita singkatkan, ia menjadi IKMJB. I love IKMJB. Okey, saya cintakan ilmu, saya cintakan kesihatan, saya cintakan masa, saya cintakan jiwa, dan saya cintakan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Okey, bila kita lakukan semua ni, IKMJB ni, bila kita lakukan dengan sesungguhnya, bila kita cintai ia dengan sesungguhnya, maka insya-Allah kita akan menjadi pelajar yang cemerlang, seterusnya menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sekadar itu sahaja perkongsian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar semester 1 sesi Mei Oktober 2021 ke IKM Johor Bahru. Mudah-mudahan kamu semua sentiasa dipermudahkan untuk menuntut ilmu di IKMJB ini, insya-Allah. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.